أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan berkat syukur mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini yaitu kalam hikmat yang ke-232. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la tuzakkiyanna waridan la ta'lamu samaratahu falaysa al-muradu minas sahabati al-amtara wa innamal muradu minha wujudul asmari. Jadi ada sedikit kesilapan dari segi baris dia tu pada beberapa perkataan. Baik, jangan membanggakan yakni gembira terhadap suatu warid, yakni kecondongan hati untuk berbuat taat, diterjemah di sini, yang belum kau ketahui buahnya. Sebab bukan yang diharapkan dari awan itu sekadar hujan, tetapi tujuan utamanya ialah adanya buah dari pohon-pohonan. Baik, apa maksud kata-kata Syekh Ibn Atha ni? Kadang-kadang seseorang itu didatangkan warid. Warid ni kurnia Allah ke dalam hati dia lah. Yang warid ini adalah merupakan hasil natijah daripada wirid amalan-amalan yang diamalkan.
yang diistiqamahkan. Maka amalan-amalan ini bila diamalkan secara yang lebih istiqamah, maka dia akan menatijahkan sesuatu di dalam hati yang dinamakan warid. Banyak jenis warid ni. Kadang-kadang rasa lazat beribadah, kadang-kadang rasa gembira hati, kadang-kadang timbul rasa syukur memandang kepada banyak nikmat Allah, kadang-kadang timbul perasaan zuhud dalam hati kerana melihat segala yang lain, segala yang kita miliki, segala apa yang ada itu akan hilang, akan rosak, akan binasa semuanya. Itu termasuk warid-warid yang datang dalam hati itu. Itulah yang menjadikan hati kita hidup, kerana ada warid-warid ni. Keyakinan kita, kadang-kadang timbul keyakinan kita kepada Allah. Mari perasaan bahawa kalau ada rezeki kita, ke mana-mana pun dia akan mari. Mari keyakinan tu timbul, gerak hati tu. Kalau tak ada rezeki kita, tak bahagian kita, kehilah ke mana-mana pun tak akan mari. Mari keyakinan tu timbul. Kadang-kadang kita terasa kita ni insya-Allah selamat kerana Allah Taala tu Maha Penjaga. Rasa yakin, rasa nyaman, rasa tak hilang kebimbangan, hilang ketakutan. Padahal keadaan persekitaran tu tak selamat mana. Tapi mari atas keyakinan dia kepada Allah yang Maha Menjaga, yang Maha Melindungi, mari rasa tenteram. Tu warid. Jadi warid ini adalah sesuatu yang dikurniakan Allah ke dalam hati, dan dia natijah daripada wirid, amalan-amalan soleh yang kita buat. Baik, cuma Syekh Ibn Athar ni nak beritahu kepada kita, warid ini adalah bukan tujuan. Dia bukan tujuan. Ada benda lain lagi yang menjadi tujuannya. Jadi kalau kita pandang warid ni sebagai tujuan, maka pandangan kita tu mungkin silap lah. Baik. Lalu Syekh di sini membuat bandingan tamsilan mudah untuk memahamkan kita perkara ni yang akan kita tengok huraian nanti. Dia macam hujan lah. Awan, macam awan. Awan ni olehnya dia akan mendatangkan hujan. Jadi kita ni bila tengok awan kemudian hujan, kita suka hati lah. Sebab apa? Siapa maksud? Padahal tak. Kerana ada tujuan lain lagi, iaitu air hujan ni nak suruh tanah tu jadi subur, segar molek, sehingga pokok tu buah. Tu tujuan dia. Jadi kita bila tengok hujan, tengok awan kok, amalan kita bandingan tamsilan tu macam amalan kita lah kita buat. Lepas tu mari hujan, tu warid dia, hasil dia. Lalu kita rasa suka hati tak hujan tu saja. Mari dah warid, senang hati. Jadi kita pandang situ je. Syekh Ibn Athar nak khabar kita, jangan berhenti setakat tu. Tujuannya bukan waktu tu, bukan hujan tu, tapi buah yang akan keluar daripada air hujan ni, yang akan suburkan tanah ni sehingga pokok buah. Tu anak dia. Jadi kalau tak hujan saja tu, memang dia akan menjadi sebab suburnya pokok dan berbuah. Dia jadi sebab benda tu, tapi dia bukan tujuan. Maka demikian juga warid yang didantarkan Allah ke dalam hati kita ni, dia adalah penggerak kepada hati kita tu, penguat kepada hati kita. Tapi dia bukan tujuan akhir sekali. Tujuan akhir sekali iaitu pautan hati kita, keyakinan hati kita kepada Allah. Keyakinan kita, ibadah kita, akhlak kita, itu dia. Baik, contoh macam ni, contoh warid. Kadang-kadang mari dorongan dalam hati kita ni, dorongan untuk berbuat ibadah. Mari kesukaan, kegembiraan. Jadi kalau kita rasa suka atas benda tu saja tak padam. Haknaknya kemahuan tadi itu sebenarnya penggerak kepada kita, penguat kita supaya apa? Supaya terhasilnya ibadah tu.
Pengabdian diri kita kepada Allah tu tercapai. Tu buah dia tu. Rasa manis ibadah, rasa rajin nak buat tu baguslah. Tapi jangan sekadar tu saja, atas rasa tu saja. Buah dia tu, apa buah dia? Iaitu kita rasa rekang beribadah, cenderung berbuat ibadah, suka buat ibadah dan terlaksana ibadah itu. Pengabdian diri kita kepada Allah itu. Tu dia. Contoh lain, Allah Ta'ala timbul dalam hati kita perasaan zuhud, kadang-kadang dimari. Zuhud dalam hati ni hasil daripada wirid-wirid yang kita amalkan. Kadang-kadang Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati kita satu warid yang dinamakan zuhud ni. Zuhud dengan hati kita teringat, terpandang dan terasa bahawa segala yang lain ni hanya milik sementara saja. Semuanya akan hilang, semuanya akan binasa, semuanya akan rosak, akan jadi hak orang, akan jadi milik orang dan sebagainya. Mari ingatan kesedaran tu, mari perasaan tu, sehingga kita, kecenderungan kita kepada mengumpulkan duniawi tu hilang. Bukan berarti kita tak kerja. Kerja macam biasalah, tetaplah kerja. Tapi ketamakan kita, sifat keinginan berlebihan tu jadi hilang dengan sebab warid tu. Jadi kalau sekadar warid tu saja, itu sekat jalan baru. Maka yang dikendaki daripada warid ni kesang daripada dia, iaitu kita dalam kehidupan kita, kita tidak lagi didorong oleh kemahuan ketamakan kita sehingga kita lakukan sesuatu itu. Kadang-kadang kita langgar banyak perkara kerana nak kejar ketamakan kita. Ada dah buah tu. Jadi kita tertib dalam hidup, nyaman dalam hidup dan sebagainya. Itu hasil akhlak, menimbulkan akhlak, menimbulkan ibadah, menimbulkan keyakinan. Itu yang dikenakinya. Jadi itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad. Baik. Contohnya, contoh yang nak diberikan di sini iaitu amal ibadat sembahyang. Contoh dia, jangan terburu, yakni jangan cepat merasa bangga dan gembira kerana sudah dapat sembahyang. Jadi kita ni dapat dah laksanakan sembahyang, dapat buat dah amalan-amalan, maka jangan cepat-cepat kita rasa cukup dah, bangga dah, boleh dah. Kita boleh dah laksanakan ibadah, boleh laksanakan sembahyang dan sebagainya, itu terlaksana, terbuat dah, boleh dah. Jadi Syekh Munatak nak beritahu kepada kita, jangan kita bila boleh tu sekadar tu saja kita rasa cukup dah, padang dah kata orang, gembira hati dah, lega dah. Jangan. Sebab apa? Selama belum merasakan buah sembahyang, selagi hasil daripada sembahyang tu tak tercapai lagi. Ini diberi contoh terik ke belakang sikit. Baik, sekarang ni gini. Sebelum ni mungkin kita rasa berat nak sembahyang, payah. Tiba-tiba jadi mudah, jadi ringan nak sembahyang. Boleh sembahyang, laksanakan. Jadi kita ni kadang-kadang kita rasa suka hati setakat tu. Suka hatilah. Lama ni dah nak sembahyang. Tiba-tiba jadi mudah sembahyang. Dan mungkin kita jadi mudah nak sembahyang tu, boleh sembahyang tu kesan daripada amalan-amalan soleh kita lain, kesan kebaikan-kebaikan kita, maka jadi mudah kita sembahyang dan bolehlah kita sembahyang. Tapi kata Syekh Munatak, dia ajar kita jangan kita rasa cukup setakat tu saja. Suka hati dah, aku boleh sembahyang dan rasa mudah dah. Dulu aku rasa berat, payah. Jangan rasa hati, suka hati lagi, jangan rasa cukup lagi, sehinggalah mana terhasilnya natijah dari sembahyang tu pula. Buah dari sembahyang tu. Dah apa benda buah dari sembahyang? Banyaklah. Antaranya hati yang khusyuk, yang asyik dengan Allah, gembira hati dengan Allah. Antaranya juga iaitu terhindar kita daripada kecenderungan nak melakukan kejahatan dan keburukan, dan cenderung kita untuk buat baik
berakhlak mulia, mengamalkan amal-amalan soleh. Tu buah daripada sembahyang. Itu maksud. Jadi jangan kita merasa cukup gembira dengan warid yang sudah kita dapat, kerana itu adalah pertengahan baru. Apa yang kita kendaki adalah natijah daripadanya, hasil daripadanya, buah daripadanya. Baik. Sebagaimana yang tersebut dalam ayat, sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu hasil dia, itu buah dia. Jadi bila kita ni dah dapat sembahyang, jadi mudah melakukan sembahyang, jangan merasa cukup setakat itu saja. Dan kita boleh buat sembahyang dengan baik itu, sembahyang tu wirid, tapi jadi mudah nak sembahyang tu, boleh sembahyang dengan mudah, itu warid, sebahagian warid. Tapi jangan rasa cukup dengan setakat itu saja. Sebab apa? Yang dikendaki daripada semua tu natijah dia, hasil dia. Kalau sembahyang tu disebut dalam ayat ni, sembahyang itu akan mencegah manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Dengan arti natijah daripada sembahyang tu menjadikan jiwa manusia ini semakin dekat dengan Allah, menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik, iaitu menjadikan kita ini tidak cenderung untuk melakukan keburukan dan kejahatan, bahkan cenderung untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Itu natijah daripada ibadat, buah daripada dia. Sama juga amalan-amalan lain pun gitu juga. Setiap amalan tu dia ada natijah dia, dia ada hasil yang dikenakinya. Baik. Ini buahnya sembahyang. Itulah hasil daripada sembahyang, iaitu hati manusia menjadi lebih dekat dengan Allah. Kesucian hati manusia itu menjadi lebih baik, akhlaknya akan jadi berubah. Itu buah hasil natijah daripada sembahyang. Jadi bila kita boleh sembahyang, jadi mudah sembahyang, jangan berasa cukup dah lah. Jangan berasa suka hati setakat itu sajalah. Sehinggalah natijah dari sembahyang tu timbul. Barulah. Itu yang dikenakinya, hasil daripada sembahyang. Maka selama belum mendapat buah yang demikian, selagi ibadah kita ni tak dapat hasil ni, jangan merasa bangga. Jangan rasa cukup lah. Jangan rasa cukup, rasa bangga dengan apa yang sudah kita buat, atau gembira. Jangan kita rasa bangga, rasa gembira atas apa yang setakat itu saja dulu. Jangan. Tetapi di samping itu, jangan putus harapan untuk diterimanya, yakni diterimanya amalan itu, sekalipun belum berhasil segera buahnya. Dah apa benda pula maksud? Jadi Syekh ni kata begini, bila kita melakukan sesuatu amalan itu, sesuatu ibadah itu, tak kira lah sembahyang ke, puasa ke, wirid ke, apa saja amalan yang kita buat, bila kita boleh buat, jadi mudah nak buat, senang kita laksanakannya, maka jangan memadai setakat. Sehinggalah apa? Sehinggalah natijah daripada amalan tu tercapai, hasil buah dia tu. Baik. Sekiranya natijahnya tu belum tercapai lagi, guana pula. Kita boleh dah sembahyang, mudah dah nak sembahyang, ringan dah sikit, tapi natijah-natijah yang disebutkan tadi tu tak kesampaian molek lagi. Kecenderungan kita kepada keburukan tu masih timbul lagi. Dorongan untuk membuat baik, berakhlak mulia tak berapa timbul mana lagi. Natijah tak timbul molek lagi. Kemudian rasa dekat hati, rasa gembira hati dengan Allah dalam sembahyang tu tak rasa lagi. Jadi natijah tu tak dapat molek lagi. Jadi kita ni macam mana?
Macam mana sekiranya demikian? Maka Syekh Ibn Atta' ni ajar kepada kita, iaitu kita ni sekalipun tak siapa lagi benda tu, jangan kita putus asa. Maksud tetap kena buat lah. Boleh dah semayang, dah semayang, cuma tinggal lagi natijah hasil buah semayang tu tak siapa lagi. Maka targetnya nak sampai situ lah. Selagi tak boleh situ, jangan rasa suka hati. Dan bila belum boleh lagi, jangan putus asa. Jadi kita duduk tengah-tengah. Tak boleh lagi, kena usaha lagi. Jangan rasa gembira dengan apa yang sedia ada ni. Kemudian bila tak dapat lagi, jangan putus asa, kena tebang lagi. Sebab apa? Kerana dia akan balik kepada kalam hikmat yang sebelum ni. Ada kalanya natijah daripada ibadah tu tak nampak lagi, tapi tidak semestinya amalan tu tidak diterima. Tak semestinya. Mungkin kerana niat kita yang jujur, niat kita, kemauan kita hak molek nak betul ni, nak menyempurnakan ibadah, betul niat, luruh niat kita, tapi natijah tak tercapai lagi. Atas niat yang betul tu mudah-mudahan ditilik oleh Allah dan menjadi sebab diterima. Dan itulah yang disebut dalam kalam hikmat sebelum ni, iaitu janganlah kita rasa sedih, kecewa bila natijah daripada ibadah tu tak timbul, sehingga kita menyangkakan ibadah kita tu tidak diterima. Jangan. Sebab ada kalanya ibadah itu diterima oleh Allah, ada kalanya dalam keadaan hasilnya belum tercapai pada kita. Boleh berlaku gitu. Sebab tadilah. Baik. Jadi sekarang, sebelum ini kita sudah nyatakan bahawa amal ibadah tu bila diterima oleh Allah, ghalibnya dia menghasilkan buah dia tu. Tanda, alamat amalan kita ni diterima. Dia amalan kita ni ada dua aspek yang kita kena tengok. Satu, sah dari segi syarak. Dah nak tengok ke mana sah dari segi syarak tu? Tengok sejauh mana dia muafakat atau tidak dengan hukum-hukum fiqh yang kita mengaji tu. Cara kita sembahyang betul tak? Cara kita puasa tu betul tak? Cara kita buat ibadah tu betul tak? Kena tengok situ dulu. Baik. Sekiranya betul bahagian tu, sekiranya betul dah bahagian tu, apa yang kita buat tu sudah muafakat dengan hukum-hukum fiqh. Baik. Jadi bahagian yang kedua, aspek yang kedua ni, sejauh mana dia diterima oleh Allah pula. Hukum fiqh betul dah, sah dah segi fiqhnya, tapi penerimaan Allah nak tengok ke mana. Nak tahu sah batal, betul salah, hukum fiqh lah, muafakat ke tak. Tapi nak tengok diterima atau tidak, hakikat sebenarnya Allah Ta'ala lah yang tahu. Tetapi pedoman dia, alamat dia itu, bahawa amalan seseorang tu diterima oleh Allah tu, buah daripada amal tu timbul. Buah dia tu, kalau sembahyang tadi tu, buah dia apa benda yang disebut dalam ayat Al-Quran tu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni mencegah manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi tercegahnya manusia, terhalangnya manusia dengan arti kecenderungan untuk melakukan kejahatan keburukan tu terpadam, hilang. Bahkan timbul dorongan untuk buat baik, untuk buat amal soleh. Itu buah daripada sembahyang, natijah daripada sembahyang, hasil daripada sembahyang. Jadi hasil itu adalah alamat sembahyang tu bukan saja sah, tapi diterima oleh Allah. Tu buah. Jadi setiap ibadah yang kita buat tu kena tengok dari sudut ni. Sudut sah atau tidak, tengok hukum fiqh. Yang kedua, diterima atau tidak. Maka alamatnya tadilah, berhasil atau tidak alamat dia. Buah dia tu, natijah dia tu terhasil atau tidak. Itu ukuran kita nak tengok. Persoalan sekarang ni, Syekh Ibn Atta' mengajarkan kita, apabila kita lakukan sesuatu amalan tu, sesuatu ibadah tu, maka jangan kita rasa cukup setakat tu, rasa gembira dah. Kita boleh sembahyang, kita tak tinggal dah sembahyang, boleh sembahyang dengan baik.
dah jadi mudah sembahyang pada kita. Jangan rasa gembira dengan yang itu sekadar tu saja. Sehingga natijah buah hasil dari sembahyang tu tercapai, yang merupakan alamat bahawa sembahyang tu diterima oleh Allah. Cuma kenyataan sekarang ni kadang-kadang kita memang target situ, target supaya ibadah yang kita buat, amalan yang kita buat tu supaya timbul natijahnya tu sebagai alamat ibadah kita diterima oleh Allah. Bukan saja sahaja, tapi kenyataannya tak ada lagi ni buah tu tak timbul lagi tu alamat tu. Bukan ni. Saya kata jangan putus asa, jangan putus harapan, kerana belum berhasil natijah tidak semestinya menunjukkan amalan tu tidak diterima. Ada kemungkinan tu lagi. Itu tujuannya supaya jangan putus asa. Jadi kesimpulan yang nak diberitahu oleh Syekh ni atas perkara ni apa benda? Iaitu kita ni buat ibadah, melaksanakan kewajipan dan sebagainya, jangan rasa cukup setakat tu. Target kita supaya natijah hasil buah daripada ibadah kita tu tercapai. Dan sekiranya belum tercapai, jangan putus asa. Jangan kita cepat putus asa, tu kena lagi sampailah natijah tu tercapai. Itulah pedoman yang nak diajar oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmah ini. Baik, demikianlah kalam hikmah Syekh Ibn Atta' yang ke-232. Adapun kalam hikmah Syekh Ibn Atta' yang ke-233 pula. La tatlubanna baqa'al waridati ba'da an basatat anwaruha wa auda'at asraruha ba'da an basatat anwaruha wa auda'at asraruha falaka fillahi ghina an kulli syai'in wa laisa yughnika anhu syai'un. Baik, apa erti kalam hikmah ini? Jangan minta tetapnya warid itu setelah kau merasakan, yakni mendapatkan buah terangnya nur cahayanya, dan tertangkap semua rahsia-rahsianya, maka cukup bagimu mengabdi kepada Allah sehingga tidak memerlukan sesuatu yang lainnya. Sebab tidak ada sesuatu yang dapat mencukupi sehingga tidak berhajat kepada Allah. Baik, apa pedoman di sini? Sebenarnya pedoman-pedoman yang diberikan ini, apa benda faedahnya? Kenapa kita perlu pedoman ni? Kalau hak tadi tu pedoman, kalau kita boleh semayang, mudah semayang, jangan secukup setakat tu saja tu, sehingga tercapai natijah dia tu, dah apa benda faedah pedoman tu untuk kita? Kalau kita rasa cukup setakat amal yang kita buat tu, kita dah boleh semayang, dah tinggal, dah kena, dah. Kalau kita rasa memadai dan cukup setakat tu, kadang-kadang kita ni akan terkena penyakit ujub. Yang mari penyakit ujub, kita rasa kita baik lah, molek dah, tak ada apa-apa dah kita ni. Mari ujub kadang-kadang. Sebab tu Syekh beri pedoman situ, jangan rasa cukup setakat tu, sehinggalah terhasil natijahnya tu, iaitu apa yang disebutkan tadi tu. Selagi tak sampai situ, kena jangan rasa senang lagi, jangan rasa gembira lagi. Sebab kalau kita rasa senang setakat tu, gembira setakat tu, atas kadar tu mudah amalan kita tu dirosakkan oleh ujub dan takabur. Cukup dah aku ni, molek dah, tak apa dah ni, tak kurang dah ni. Ini mari perosok-perosok tu, mari ujub, mari takabur. Tapi kalau kita tak cukup lagi, kita
kita mendaki, kita rasa kita kurang lagi lah. Bila kata kurang, insya-Allah terjagalah kita daripada rasa sempurna diri, rasa molek diri, rasa cukup diri. Tak ada lah, kita rasa kurang, tak apa lagi, usaha lagi nak dapat sehingga tercapai natijah sebenarnya tu. Itu je buahnya. Benda-benda macam ni kadang kita tak perasan, tapi amalan kita banyak rosak dengan benda-benda gini ni. Baik. Yang selagi tu tiba-tiba natijah dia tu, buah daripada dia tu tak tercapai lagi. Yang mana kita tahu sebelum ni itu alamat amalan kita diterima oleh Allah, tapi sekarang buah tu tak tercapai lagi. Pedomannya supaya jangan putus asa. Sebab apa? Sebab kita ni kalau tak ada pedoman tu, kita tahu dah bahawa tanda alamat amalan tu diterima, alamat dia lah, tak semestinya alamat bahawa buah dia, natijah tadi tu tercapai. Sekarang kita ni buat ibadah lama dah, tapi tak dapat buah tu lagi. Niat kita betul, niat betul dah, amalan kita buat ikut hukum-hukum dia dah, dan kita bersungguh-sungguh dah, tapi natijah yang dimaksudkan tadi tu tak dapat lagi. Kalau kita tak ada pedoman tadi tu, kita akan putus asa. Amalan aku ni tak pakai, tak diterima oleh Allah, lama dah buat, tak ada rasa natijah tu. Sedangkan kita sudah faham lah bahawa natijah dia tu alamat lah dia diterima Allah. Tapi bila tak ada nampak ni, amalan aku ni sia-sia. Jadi dia akan putus asa, kena molek. Kalau dia buat dah tu dia tinggal. Dia tinggal dah sekarang. Kenapa? Kerana dia cakap amalan dia tu tak diterima oleh Allah. Sebab tu perlunya pedoman-pedoman, supaya dia tidak dirosakkan oleh wujud dan takabur, dan supaya dia tidak putus asa. Baik, kemudian yang 233 ni, Syekh Muhammad mengajarkan kita jangan kita minta supaya warik-warik yang kita dapat tadi tu supaya kekal. Setelah warik-warik yang dikurniakan Allah Ta'ala tadi tu, dia telah memberikan kepada kita nur dia, zuk, kita sudah merasai hakikatnya, dan telah memahamkan kita banyak rahsia-rahsia di sebalik semua tu. Tapi Syekh ajar kita jangan kita minta supaya warik tu kekal. Dah mana pula? Sedangkan warik tadi tu yang kita cari sebelum ni, kita buat ibadah, buat amalan supaya datangnya warik dan natijah daripadanya lagi tu tercapai. Memang kita mengharapkan itu. Tiba-tiba Syekh kata jangan kita menuntut supaya dikekalkan warik itu. Mana pula ni? Ni ujung-ujung ni halus-halus sikit. Pedoman-pedoman halus sikit. Baik. Sebab apa? Sebab kita ni bila kita ada kecenderungan supaya warik yang kita dapat dah tu dikekalkan, berarti tujuan besar ibadah kita tu tak kesampaian. Kita sudah menjadi suka kepada warik itu, bukan kepada warik itu sebenarnya alat nak menyampaikan kita kepada Allah. Tapi bila kita asyik dengan warik itu tu, akhir sekali terhalang kita daripada seterusnya untuk kita mendekat kepada Allah Ta'ala tu terhalang. Contohnya mana? Bila kita tiba-tiba diberikan Allah Ta'ala khusyuk yang sempurna, merasa kelazatan dalam ibadah diberi, itu sebahagian dari warik. Sebelum-sebelum ni mungkin kita tak ada rasa-rasa gitu. Sekarang kita rasa sangat lazat beribadah. Bukan saja mudah kita buat ibadah, tapi merasai kenikmatan dia tu, kelazatan dia tu, kesukaan dalam ibadah tu mari. Jadi kita ni oleh kerana benda ni jangan-jangan, belum ni tak boleh-boleh ni, sayang sangatlah benda tu, nak lah, minta lah supaya biarlah berterusan lah benda ni, perasaan-perasaan tu. Jadi dari satu aspek benda tu tidak ada masalah, tapi satu aspek yang lain masalah dia ada. Tanpa kita sedar, kita sudah berpaut kepada warik tu dah. Kita harap benda tu supaya kekal. Hati kita banyak paut ke benda tu dah. Oh sedap kita, rasa kelazatan kita semayang, rasa gembira kita semayang, lazat. Jadi kita nak supaya benda tu kekal. Sebab kita rasa sebelum kita tak boleh benda gitu, tak pernah rasa.
Dan kita nak supaya apa yang kita rasa lazat semayang, ibadah semayang, rasa kesukaan semayang tu supaya kekal. Jadi benda-benda macam ni kalau kita tak macam mana, akhir sekali kita tanpa sedar kita cenderung tak berpaut kepada benda tu. Sedangkan maksud sebenar supaya akhir sekali kita berpaut kepada Allah. Ni paut kepada perasaan tu kita nak. Jadi hati kita tak pergi sedar kiblat hati kita tu lagi dah sikit. Cenderung kepada benda tu dah. Sehingga kalau benda tu dia hilang seketika, kita rasa susah hati dah. Rasa serabut, susah hati dan sebagainya. Sebab kita nak ke benda tu. Jadi tanpa kita sedar, kita sudah menjadi hamba kepada benda tu dah. Tidak lagi menjadi hamba kepada Allah. Jadi hak ni mainan halus sikit ni. Mainan halus. Jadi kalau hikmat yang ke-233 ni, Syekh memberi pedoman kepada kita, sekiranya kita sudah mendapat warid ibadah kita tu, kita dapat warid dia, sehingga kita dapat merasai sebahagian daripada warid-warid itu, rasa yakin, rasa gembira hati, rasa khusyuk hati, rasa bermacam-macam kelazatan ibadah kita, dan macam-macam jenis warid ni banyak macam-macam yang merupakan perasaan-perasaan keimanan yang tumbuh dalam hati kita tu. Semua tu warid belaka. Jadi bila kita dah dapat benda-benda ni, maka jangan sampai kita ni cenderung sehingga ingin mengekalkan benda tu. Jangan. Sebab kalau kita ada kecenderungan tu, berarti kita sudah berpaut dengannya. Bila kita berpaut padanya, tanpa kita sedar, kita sudah menghambakan diri kepadanya. Sedangkan maksud besarnya nak menghambakan diri kepada Allah. Nak beribadah supaya kita ni sama ada datang wari ke, tak datang wari ke, rasa lazat beribadah ke, tak rasa lazat, kita tak kisah. Yang penting kita ni mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kita tak ada pedoman ni, bila warid tu datang, kita rasa asyik semayang, buat ibadah, suka hati, nikmat. Tapi bila warid tak ada, kita jadi lain dah. Itu tanda kita sudah berpaut kepada warid. Kita semacam sudah menjadi hamba kepada warid. Dalam tasawuf, benda-benda macam ni menjadi hijab. Tapi hijab dia ni bukanlah hijab buruk. Benda ni hijab yang baik. Hijab yang mana tu? Macam saya sebut dululah masalah hijab ilmu ni. Hijab ilmu ni banyak pengkat. Pada dasarnya benda tu buruk, hijab ilmu. Orang merasa dia alim, dia rasa dia tahu segala-galanya. Kak mulalah apa-apa kebenaran yang datang daripada orang lain tak nak pakai dah, dia tak terima dah. Sebab dia rasa dia tahu belaka. Hak dia je, hak lain tak pakai. Tu nyakit hijab orang alim ulama, ahli ilmu. Kadang-kadang hak dia pegang tu salah. Tapi dia rasa dia betul belaka, yang lain belaka, habis hak lain, kebenaran-kebenaran lain tak dapat dipertimbangkan langsung. Ini menyakit hijab ilmu. Jadi menjadikan seorang tu bersikap menolak kebenaran, itu sebahagian daripada makna takabur. Atau dia rasa bangga diri dia atas dia memiliki ilmu dan sebagainya, jadi ujub, itu juga dosa. Ataupun dia rasa dia alim, dia perendah korang, perbodoh korang, itu lagi berat lagi, takabur namanya. Semua ni hijab ilmu. Adapun yang dimasukkan hak ni dia dapat tu, ni hijab nur. Dia bukanlah melibatkan dosa. Hak tadi tu melibatkan dosa, kerana melibatkan sikap ujub, takabur dan sebagainya, itu dosa. Hak ni dia asyik dengan semayang, dia rasa khusyuk, dia rasa hati, dia rasa gembira hati, nikmat dalam ibadah. Tapi bila tak ada, dia berpaut hati dengan benda tu, sebab dia rasa seronok beribadah, asyik beribadah, gembira beribadah, lazat beribadah. Tapi tiba-tiba sampai masa perasaan tu hilang. Sebab perasaan-perasaan ni, ahwal ni dan tasawuf ni, zuk-zuk ni, dia datang dan pergi. Kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Kadang-kadang rasa, kadang-kadang tak. Jadi kalau dia tak ada pedoman di sini ni, bila dia dapat, dia penuh rasa nikmat beribadah, lazat beribadah, tiba-tiba perasaan tu hilang. Dia mula, dia semangat, dia pun lemah. Amalan yang dia buat sebelum tu, dia tak buat dah. Dia akan jadi macam amalan wirid-wirid dia buat sebelum ni dah buat dah.
ditinggal dah. Sebab sebelum ni dia rasa, lepas tu tidak rasa dah. Itu kesilapan akan timbul kat situ. Setelah perasaan tadi tidak dirasai lagi, dia tinggalkan amalan. Ini masalah dia. Jadi itu tandanya bahawa dia terhijab dengan warid tadi tu, terhalang dengan warid tadi tu. Tapi tidaklah melibatkan dosa pahala, kecuali dia tinggal kewajipan agama lain lah. Ni mungkin amalan-amalan khususiah dia, sunat-sunat tu tidak buat lagi dah. Jadi dia tidak melibatkan dosa pahala ni, melibatkan perkembangan jiwa dia tu terbantulah, terhalang. Jadi itu Syekh Ibn Athaq beri pedoman kepada kita, jangan sampai kita menginginkan waridat yang kita dapat supaya dikekalkan. Dah sepatutnya guna serah kepada Allah ialah. Bila dapat dikurniakan Allah ke dalam hati kita, rasa asyik, rasa lazat, rasa suka beribadah, syukur alhamdulillah. Bila sampai masanya perasaan tu hilang, kita sabar, tapi ibadah kita tetap berjalan, pengabdian diri kita kepada Allah tetap berlaku. Itulah hamba Allah. Jadi kalau kita berpaut kepada warid tadi tu, bila dia mari suka hati, tak ada dia hilang, kita rasa susah hati, kita sudah berpaut kepada warid tu. Itu yang dilarang dalam tasawuf. Sehingga bila perasaan tu hilang, maka kita ibadah kita pun, amalan-amalan kita tinggalkan dia. Jadi tasawuf nak ajak kita supaya mengabdikan diri kepada Allah. Sama ada datang wari ke, tak datang wari ke, maka tidak dihiraukan. Kerana pergantungan hatinya hanya kepada Allah. Time dia dapat wari, dia syukur. Time perasaan wari itu tak ada, hilang wari itu, dia sabar dan mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan. Jadi tempat pergantungannya, tempat pautannya adalah kepada Allah. Hal ni banyak berlaku. Banyak berlaku, terutamanya bagi orang-orang yang mula dapat kesedaran sikit. Dia bermula dengan kegelapan, kejahilan, keburukan, tiba-tiba dapat kesedaran sekejap, dia asyik, dia berubah. Kalau aja mari masjid, kemudian payah semayang jadi mudah semayang, banyak kebajikan dia buat. Antara masalah yang dihadapi, masalah tadi, bila perasaan manis yang mendorong dia selama ni untuk buat tu hilang, dia mula, dia perasaan tu hilang, maka amalan pun hilang juga. Jadi Syekh Ibn Athaq nak betul kita, supaya abdi diri kita biarlah kepada Allah. Sama ada datang warid atau tak ada warid ke, jangan dihiraukan. Yang penting tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam keadaan kita rasa asyik ke atau tidak rasa asyik ke, suka hati ke, tak suka hati ke, jangan risau, jangan kisah. Tetap kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ingin diajar oleh Syekh Ibn Athaq. Dan saya mendapati banyak orang berhenti sekat jalan kerana benda ni. Dia pernah merasai kenikmatan beribadah, buat baik ni dia rasa, tapi dia benda hilang. Bukan hilang perasaan tu saja, amalan pun hilang, tuan-tuan pun hilang. Kadang-kadang nampak sejid, dah nampak sejid dah. Ini kan dia tak faham pedoman. Kalau dia faham, dia tahu kedudukan ni, insya-Allah terjaga. Ahwal ni benda yang datang dan pergi. Kehendaknya, tuntutannya adalah pengabdian diri kepada Allah. Ahwal tu membantu kita untuk melengkap ataupun mengasyikkan kita untuk dalam pengabdian diri kepada Allah Ta'ala tu. Kadang-kadang didatangkan Allah untuk mengembirakan hati kita, menguatkan hati kita dalam ibadah tu. Kadang-kadang dihilangkan, tapi kena sabarlah. Bila datang kena syukur, dapatlah syukur, syukurlah kita. Bila hilang, maka tukar pula dengan kaedah lain, dengan sipil lain, iaitu sipil sabar pula, tapi amalan tetap berjalan. Jadi tentang ahwal ni sebenarnya memang itu sifat dia. Kalau kita bergantung kepada ahwal ni, kita sudah tidak ikut pedoman yang betul lah, dan dia akan mengganggu usaha kita untuk beramal ibadah.
Di zaman Nabi pernah berlaku ke mana? Hanzalah Al-Usayyidi, dia masa dia duduk depan Nabi, dia dengar nasihat Nabi, pengajaran Nabi, dia sangat terasa ahwal dia, zuk dia tu, terkesan kata-kata Nabi tu, terasa kemanisan, kelazatannya bila melibatkan perkara-perkara yang berkenaan. Kadang-kadang timbul rasa apa ni, tengoklah apa Nabi beritahu tentang syurga, tentang nikmat, maka timbullah kegembiraan dan sebagainya. Bila Nabi beritahu tentang azab neraka, timbul ketakutan. Jadi hatinya hidup dengan perasaan tu. Apa-apa yang Nabi beritahu tu sangat dirasai keyakinan dia tu. Tapi bila dia balik ke rumah, hilang perasaan tu. Hilang. Pak dia berasa depan Nabi tadi, keasyikan dia dan sebagainya tu, perasaan-perasaan ni hilang bila balik ke rumah. Terutamanya bila dia memenuhi keperluan dia, melayani keluarga dia, cari barang-barang keperluan hidup, hilang perasaan. Jadi Hanzalah bila dia rasa gitu, dia rasa macam dia tu munafik. Dia rasa diri dia, tapi tak munafik, tapi dia tu berasa diri macam munafik. Dia berasa diri dia macam seorang munafik. Jadi dia pergi mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar apa yang dia alami tu. Dia kata dia sudah munafik dan diberitahu sebab-sebabnya. Sayyidina Abu Bakar kata, aku pun gitu juga. Aku mengalami pengalaman yang serupa. Di depan Nabi ni sangat terasa kesan nur hidayah Nabi tu sangat terasa di hati. Tapi bila di rumah dia hilang, tahu. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun gitu juga. Jadi akhir sekali dua-dua ni membuat keputusan pergi jumpa Nabi dan mengadu kepada Nabi, kami sudah munafik. Kejut Nabi. Sahabat besar ni bukan sahabat ringan-ringan, sahabat muda-muda ni, sahabat besar Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar tu. Tapi dia tak kenal. Tiba-tiba mari jumpa Nabi, merasa kata kami sudah munafik. Kejut. Mana pula ni? Dia pun cerita. Dia cerita, beritahu keadaan apa yang dicerita tadilah. Depan Nabi dia sangat terkesan, hidup hatinya. Nur hidayah dari Nabi ni, berdamping dengan Nabi ni, sangat dirasai kesal dia. Tapi bila jauh daripada Nabi, duduk di rumah, hilang. Jadi Nabi kata, Nabi memberi komentar lah, dia ulasan. Nabi kata begini, Nabi beri kekunci. Lau tadumuna alaihi wa fi zikri. Sekiranya keadaan-keadaan yang muasa tadi itu, ketika ada bersama dengan aku ni, ehwal-ehwal iman tadi itu, zuk-zuk keimanan, perasaan-perasaan keimanan dan ketakwaan ni, yang muasa ketika damping dengan aku tu, kata Nabi, berterusan sekiranya, dan hatimu berterusan juga dalam ingat kepada Allah. Zikirmu berterusan, hatimu selalu berpaut ingat kepada Allah. Sekiranya keadaan ini berterusan dan hatimu selalu berzikir kepada Allah, Nabi kata, kamu akan disalami oleh para malaikat. Kamu akan disalami oleh para malaikat. Malaikat akan beri salam di jalan-jalan yang kamu lalu, di tempat-tempat pembaringanmu. Malaikat akan mendekatimu. Artinya apa benda? Artinya apabila manusia mengalami perasaan-perasaan keimanan tadi itu, perasaan-perasaan takwa, itu alamat jiwa dia, ruh kita tu semakin bersih. Kalau jiwa tak bersih, tak rasa benda tu. Kerohanian dia menjadi semakin murni sehingga dapat merasai semedian perkara tadi itu. Bila jiwa manusia bersih, maka dia akan didekati oleh makhluk-makhluk yang mulia, iaitu para malaikat. Sekalipun tak nampak. Bagi orang yang dikasyafkan Allah, mungkin dia nampak. Bagi yang tidak, mungkin tak nampak, tapi tetap dia akan didekati oleh para malaikat yang khusus tadi. Ada setengah sahabat Nabi yang nampak kehadiran malaikat ni. Ada. Jangan kata tak ada. Antara sahabat Nabi yang nampak kehadiran malaikat ni, yang pernah teruji dengan sakit buasi, ada seorang sahabat Nabi.
Malaikat datang beri salam. Jadi sebahagian mereka tu nampak. Cuma kita tak boleh cerita banyak depan orang, takut orang buat modal cakap. Jumpa malaikat lah. Di zaman promosi, orang cerita pelik-pelik gini, wahai guna cerita ni nak promosi ni. Dia nak pelaku ke barang dia kan, malaikat marilah, itulah macam-macam. Ni kita takut. Ulama-ulama ada apa nak cerita sangat. Bukan benda tu tak ada, bukan benda tu tak berlaku, tapi disalahguna oleh setengah orang untuk tujuan-tujuan yang tidak betul. Dan kalau orang yang betul dalam perkara ini, dia akan cerita mudah-mudah. Dia akan cerita mudah-mudah. Jadi insya-Allah akan disambung huraian selanjutnya, ini akan disambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.